Didik TV KPM. Kawan-kawan, hari ini kalau kita nak ikut, kita kena ikut Nabi kita Muhammad SAW sebab Nabi banyak contoh teladan. Tapi apakah antara contoh teladan yang boleh kita ambil? Jom kita belajar dengan ustazah kita. Okey ustazah, apakah contoh teladan yang baik dari Nabi kita Muhammad yang boleh kita ambil? Okey, baiklah Luqman. Okey, kita lihat slide yang berikutnya. Apa teladan yang boleh diambil dari sifat amanah Nabi Muhammad SAW yang telah kita pelajari tadi? Jom kita lihat. Antaranya, Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar. Kita dah tahu Nabi Muhammad SAW ni sentiasa bercakap benar, tidak pernah berbohong. Jadi, saya sebagai seorang murid ataupun sebagai seorang guru, tak kiralah sebagai seorang hamba Allah, hendaklah wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Jangan pula kejap cakap benar, kejap cakap tak benar. Kena sentiasa ya. Okey, kemudian yang kedua, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Jadi, saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Contohnya, kalau kita dilantik sebagai ketua kelas, kita hendaklah menjalankan tugas sebagai ketua kelas. Kalau ada kawan yang bermain di dalam kelas, cikgu tak masuk lagi, cikgu lambat masuk, ketua kelas lah kena tegur kawan-kawan di dalam kelas. Jangan pula ketua kelas tu sama-sama bermain buat bising pula dengan kawan-kawan. Betul. Itu tidak menjalankan tugas sebagai ketua kelas ya. Kemudian yang berikutnya, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ni sangat sayangkan tumbuh-tumbuhan. Nabi tidak izinkan kita sesuka hati je nak merosakkan pokok bunga mak, nak patahkan pokok bunga yang ibu tanam, yang nenek tanam. Kan cantik, biarlah pokok tu hidup dengan subur, dengan segar. Betul. Jadi saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Bukan sahaja sekadar tidak dibenarkan merosakkan tanaman, kita juga wajib menjaga kebersihan. Kan seronok kalau kita tengok kawasan rumah kita, sekolah kita, bilik darjah kita dalam keadaan yang sangat bersih, tak adalah sampah. Kalau kita duduk dalam kelas yang sangat kotor, banyak sampah, banyak bekal makanan yang berulat dekat dalam meja, selesa ke nak belajar? Tak selesa ustazah. Tak selesa. Silap-silap syaitan pun duduk sekali ikut sekali dengan awak. Macam sebab itulah susah sangat nak terima pelajaran, sebab belajar dekat tempat yang kotor. Betul. Syaitan suka di tempat yang kotor. Jadi kita hendaklah pastikan tempat kita, keadaan tempat belajar kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Seterusnya, kita dah sampai uji minda yang kelima. Baiklah, Ustazah lihat di papan mata ganjaran, semua murid telah berjaya menjawab soalan. Ustazah nak tanya soalan cepuk mas. Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Semua dah berjaya mendapat bintang. Baiklah, Ustazah nak tanya Ustazah nak tanya adik Muhammad Syamil lah. Okey, Syamil bersedia? Syamil. Sebutkan satu teladan yang boleh diambil daripada sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Apa dia, Syamil? Satu teladan? Boleh tolong sebutkan? Okey, Syamil. Apakah contohnya? Saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Saya akan menjalankan tugasan dengan sebaiknya. Ya, betul. Tahniah, Syamil layak mendapat 1 bintang daripada Ustazah Rahmawati. Baik, tahniah Syamil atas jawapan. Tahniah Syamil di atas jawapan. Dan boleh ke Ustazah ulaskan lagi 2 contoh teladan yang baik dari Nabi kita Muhammad SAW? Seperti yang telah Ustazah nyatakan tadi, tadi adik Syamil telah menyatakan teladan sebagai ketua negara. Selain itu, kalau kita bukan sebagai seorang ketua, kita sebagai orang bawahan, kita hendaklah taat kepada ketua. Kalau kita murid biasa dalam kelas, kita ada ketua kelas, betul, ada guru kelas. Kalau kita di rumah, kita sebagai anak,
kita ada ibu ayah kita sebagai ketua, kita hendaklah taat kepada ibu ayah. Kemudian kita ada atuk nenek, hendaklah hormat kepada mereka. Kemudian apa sahaja barang-barang yang ada di dalam rumah kita, bila ibu bapa kita tiada di rumah, kita hendaklah menjaga barang-barang di dalam rumah dalam keadaan yang baik. Sebagaimana ibu semasa ibu di rumah, kita elok je, kita tak kacau barang-barang ibu. Macam itulah bila ibu keluar ke mana-mana, kita jangan pula pergi pecahkan pasu bunga ibu ke, kita rosak conteng-conteng dinding ke. Tak nak tak boleh ya. Okey Ustazah. Yang seterusnya? Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti mencipta jendela sirah. Slogan kreatif bukti saya amanah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah minta semua murid untuk mencipta jendela sirah yang paling kreatif. Okey. Ustazah yakin semua dah siap tugasan kerja sekolah yang Ustazah minta hasilkan. Cantiknya. Mungkin boleh tunjukkan di hadapan kamera. Boleh semua murid paparkan di hadapan skrin. Boleh angkat. Okey. Mana yang Arisa punya? Okey. Alia punya, alat comelnya semua. Alia, boleh buka dan bacakan apa dia yang awak dah buat. Cuba bacakan saya. Okey, Alia jangan lupa onkan mic ya. Saya tidak pernah meniru ketika ujian di dalam kelas kerana mencontohi sifat Al-Amin Nabi SAW. Ya, betul. Tahniah, Alia. Tahniah, Alia. Okey, seterusnya Khalif. Wah, cantik. Jendela sirah Khalif. Boleh buka dan bacakan apa isi kandungan jendela sirah Khalif? Nabi Muhammad SAW Al-Amin, teladan hidup saya. Saya menghadiahkan buah-buahan yang elok sahaja kepada kawan. Ya, tahniah Khalif. Seterusnya, Ahmad Syamil, boleh bacakan. Okey, boleh buka jendela sirah. Baca. Okey. Saya mencontohi Al-Amin Nabi Muhammad dengan cara amanah apabila ibu berpesan menabung duit belanja yang tidak habis. Terbaik. Ya, terbaik. Tahniah. Dan akhir sekali Arisa Amani, boleh bacakan jendela sirah. Saya mencontohi Al-Amin Nabi Muhammad SAW dengan sentiasa bercakap benar dan tidak menipu ketika bercakap dengan kawan. Ya, tahniah. Terbaik semuanya. Jendela sirah yang telah dihasilkan sangat cantik dan menarik. Tahniah sekali lagi Ustazah ucapkan. Semua terbaik. Okey, tahniah kepada semua murid kita. Dan Ustazah, apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Baiklah, pada hari ini kita telah mempelajari banyak perkara. Kita dah belajar apa itu pengertian amanah ataupun Al-Amin, apa dia dalil Al-Amin, apa dia contoh-contoh sifat amanah Nabi Muhammad SAW dan macam mana kita hendak meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Bila kita dah belajar semua tentang amanah, hendaklah kita amalkan dalam kehidupan seharian. Tak bolehlah kerja amanah, kerja tak amanah. Kena sentiasa mengamalkan dalam kehidupan seharian. Betul, kena menjadi orang yang beramanah. Baik Ustazah, bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Alhamdulillah, semua murid pada hari ini layak mendapat 10 bintang. Semuanya berjaya mendapat soalan yang telah diutarakan. Okey, tepukan untuk diri sendiri semuanya. Tahniah. Baik Ustazah, di manakah murid kita boleh dapatkan bahan rujukan pembelajaran? Baiklah, murid-murid boleh dapatkan bahan pembelajaran pada hari ini di Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif, juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Suhana dan murid-murid dalam talian juga yang menonton dari rumah. Akhirnya, jom kita lihat satu video yang telah disediakan sebagai penutup. Saksikan. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Alia Humaira binti Kamara Arifin dari SK Putrajaya Presin 51.
Wahai kawan-kawan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersifat Al-Amin sejak kecil lagi. Sejak dari kecil lagi, baginda sudah belajar dan mengamalkan adab berdagang, kejujuran dan akad berdagang. Serta banyak lagi. Mari kawan-kawan kita mulakan hari ini dengan mengamalkan sikap Al-Amin seperti jujur dan boleh dipercayai. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Nama saya Ahmad Chamizuti bin Ahmad Zuhairi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sahabat 16, Lahad Datu Sabah. Al-Amin? Kawan-kawan nak tahu? Al-Amin ialah gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad kita. Dan ia bermaksud orang yang dapat dipercaya. Seronok kan kalau kita dikelilingi oleh orang yang dipercayai? Bye semua. Didik TV KPM